Assalamualaikum dan salam sejahtera semua para pelajar sekalian. Hari ini cikgu akan mengajar sedikit tentang cabang biologi, iaitu tentang mitosis. Sebelum tu cuba kita tengok dulu apa itu tema dia. Tema adalah tentang asas biologi dan bidang pembelajaran tentang pembahagian sel. Dan di sini kita akan standard pengkandungan ialah kitar sel dan mitosis, dan standard pembelajaran ialah menyusun peringkat di dalam mitosis yang betul. Cuba tengok terus, kita pergi kepada apa itu mitosis. Tengok ya. Selepas mitosis berlaku selepas peringkat interfasa, iaitu pada peringkat M, pada fasa M. Apa itu definisi ialah mitosis lah. Mitosis ditakrifkan sebagai proses pembahagian nukleus sel induk kepada dua anak. So, dia kita bahagikan dari sel induk kepada dua sel anak. So, sel anak mempunyai bilangan kromosom dan kandungan genetik yang seiras dengan sel induk dia. Contohnya, color pada kulit cikgu warna coklat. So, kalau selepas mitosis pun sel anak yang sekali tetap berwarna coklat. Itulah maksud dia. Mitosis terdapat 4 peringkat, 4 fasa, iaitu yang pertama profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Cuba tengok satu-satu ya. Kita pergi kepada satu-satu tengok. Yang pertama peringkat profasa. Apa itu profasa? Cuba tengok pada slide kita. Yang pertama, cuba tengok kromatin mula memendek dan mendebar. So, kita dah tahu kromatin, sebenarnya kromatin pada peringkat interfasa dia berbentuk berbenang yang sangat panjang. So, bila dia pergi ke peringkat profasa, dia akan cuba bergulung dan cuba memendek dan menebar. Lepas tu terbentuklah kromosom. Kromosom yang terdiri pada 4 kromatid kembar yang terikat pada sentroma. Lepas tu tengok pada gelendong pula. Gegentian gelendong. Gegentian gelendong mula terbentuk dan memanjang yang keluar daripada sentriol. Dan pada masa yang sama, nukleolus hilang dan membran nukleus terurai. Dan sentriol berpindah ke kutub sel dia. Ke setiap hujung sel dia. So, lepas tu kita pindah kepada peringkat metafasa. Peringkat kedua metafasa, iaitu sentrol di kutub sel bertentangan. Sentrol mula bergerak ke kutub sel bertentangan dan kromosom tersusun dalam barisan di tengah-tengahnya. Kita sebut di tengah sel pada satah katalisel ataupun pada metaphase plate dalam bahasa Inggeris dia. So, lepas tu cuba tengok apa berlaku dengan kromatid kembar dia. Kromatid kembar terikat pada gentian gelendong yang sangat kuat. Lepas tu metaphase berakhir apabila sentroma mula membahagi. So, tengok ya. Kita terus pergi kepada peringkat anafasa. Kita tengok dia punya gambar. Anafasa, sentroma membahagi kepada 2. Sekarang ni sentroma mula membahagi kepada 2 dan kromatid kembar terpisah. Cuma tengok gambar rajah dia, kita nampak ada satu kromosom dan 4 kromatid tadi mula terpisah. Sekarang ni kromosom terdiri pada 2 kromatid sahaja dan mula terpisah ke kutub masing-masing. Gentian gelendong memendek dan menarik kromatid kembar ke kutub sel bertentangan. Nampak gambar ya dalam tu. Lepas tu anafasa berakhir bila kromosom atau tiba di kutub sel, iaitu set kromosom yang lengkap dan seiras. Mesti sama. Dia mesti ada 2 dalam sini, mesti ada 2 kromatid dalam 1 kromosom. Right? Lepas tu kita terus peringkat yang terakhir, telofasa. Peringkat ni kita nampak sel mula mencerut, dia semakin nak berpisah macam tu. 2 set kromosom. Ada 2 set kromosom sekarang terbentuk dan kromosom kita sebut dia sebagai kromosom anak. Dia tiba di kutub sel bertentangan. Sekarang nampak gambar dia bertiba di kutub bertentangan. Lingkaran kromosom terbuka dan lurus. Sekarang ni dalam dalam sel anak yang kromosom anak sekarang ni, kita akan nampak kromosom tadi tukar berbentuk sebagai kromatin semula dan membuka lingkarannya dalam bentuk benang yang panjang. So, lepas tu gentian gelendong mula hilang, nukleus muncul semula dan nukleolus terbentuk. Itulah peringkat akhir bagi telofasa. Selepas tu ialah peringkat cytokinesis, di mana sel mula terpisah kepada 2 sel anak secara lengkap. Cikgu rasa sekian saja untuk kali ini, dan jangan lupa kita like dan subscribe channel SAS Tier 1.